Hai, Assalamualaikum kepada Madam Azhar dan rakan-rakan yang lain. Kami dari Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk isu-isu pendidikan di Malaysia. Okey, baiklah, nama saya Tengku Nadia binti Tengku Nizam. Nombor matrik saya 3212007361. Saya akan berikan pengenalan untuk isu-isu pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan ini adalah merupakan satu elemen yang penting bagi membangunkan masyarakat dan negara ke arah yang lebih baik. Dasar pendidikan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, akan tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Melalui sistem persekolahan, masyarakat dibentuk dengan memberi pelajaran kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Dalam konteks pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara kepada abad ke-21 adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa kelak. Kementerian Pendidikan juga telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh serta mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat pada hari ini. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Rauhani untuk pembentangan selanjutnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Rauhani Afika Picca Zarinal. Membuka nombor matrik 3212007341. Hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang. Sewaktu penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pembelajaran yang berteraskan pendidikan Inggeris, di mana sekolah-sekolah aliran Inggeris ini mengajar mata pelajaran Inggeris dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, hal ini demikian memberi cabaran dan halangan terhadap bangsa Melayu ketika itu kerana majoriti masyarakat Melayu tidak mahir untuk menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Hal ini pula ditambahkan dengan cabaran dengan dasar yang dibuat oleh pihak British untuk menyekat kemasukan pelajar-pelajar Melayu untuk belajar di sekolah Inggeris kerana mereka bimbang jika orang Melayu belajar dengan pandai, ia akan membuatkan kedudukan Inggeris tergugat. Hanya pelajar-pelajar Melayu yang terdiri daripada kelas atas sahaja yang diberikan peluang untuk belajar di sekolah Inggeris. Yang kedua, pada zaman penjajahan ini, dasar pendidikan terutamanya sistem persekolahan tidak menghasilkan keberkesanan positif, terutamanya untuk perpaduan dan pelaksanaan mempunyai banyak kelemahan kerana British hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan sendiri sahaja. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris juga telah mewujudkan sekolah vernacular yang terdiri daripada sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil. Kewujudan sekolah vernacular telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan menyebabkan hubungan mereka semakin tegang. Yang ketiga, laporan Burns 1950 telah menjadi penggerak perubahan kedudukan pendidikan di orang Melayu kerana telah bangkit kesedaran semangat nasionalisme selepas tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1946. Kewujudan sekolah vernacular tidak menyumbang ke arah perpaduan kaum, di mana antara syur jawatan kuasa Burns adalah sekolah-sekolah vernacular Melayu, Cina, Tamil hendaklah dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah sahaja, iaitu sekolah kebangsaan. Yang keempat, masyarakat Cina merasakan kedudukan mereka tergugat dan atas desakan kaum mereka sendiri juga kerana terhasilnya laporan Fun Wu 1951 bertujuan dan berusaha untuk mempertahankan kedudukan masyarakat Cina. Perubahan pendidikan sentiasa berlaku. Ini kerana kehendak rakyat perlu dipatuhi bagi menjamin perpaduan dan kesejahteraan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Pertama, laporan
Razak 1956 yang dikuatkuasa sebagai Ordinan Pelajaran 1957 dan Laporan Rahmat Talib 1960 menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Atas Akta Pelajaran 1961 pula, bukti usaha murni yang dilakukan oleh Kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Kedua, semasa rancangan Malaysia kedua iaitu 1957 hingga 1971 hingga 1975, rancangan pendidikan negara ditumpukan pada 3 bidang iaitu pertama, menyatukan sistem pelajaran bagi mengamalkan perpaduan negara. Yang kedua, memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat. Yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berdasarkan sains dan teknologi moden. Bagi mencapai rancangan itu, strategi untuk melaksanakannya disediakan iaitu melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama di semua sekolah secara berperingkat, mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan antara kaum melalui pembinaan sekolah dan kemudahan sekolah di luar bandar dan meningkatkan mutu pelajaran. Atas pembintangan tersebut, sekarang saya akan memulakan pembintangan yang berikutnya. Terdapat pelbagai jenis isu-isu pendidikan yang terdapat di Malaysia. Yang pertama adalah isu pendidikan sekolah pelbagai aliran. Sekolah pelbagai aliran terdiri daripada sekolah kebangsaan Enjin Cina dan sekolah kebangsaan Enjin Tamil. Pada awalnya, Datuk Seri Najib ingin menggunakan satu sahaja sistem persekolahan, iaitu sistem persekolahan sekolah kebangsaan. Hal ini kerana beliau ingin mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum, namun ditentang oleh rakyat Malaysia. Hal ini kerana disebabkan oleh penggunaan bahasa seperti di sekolah kebangsaan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka dan tidak menerapkan bahasa Tamil dan bahasa Cina. Manakala di sekolah Tamil dan Cina pula mereka tidak menerapkan bahasa Melayu dalam sekolah mereka. Hal ini mereka beranggapan bahawa ia boleh merosakkan bahasa ibunda mereka. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan berikut kepada Nur Izzati Eliana. Sekian, terima kasih. Sekarang dia saya pula. Nama saya Nur Izzati Eliana binti Muhammad Sani. Nombor matrik saya 3212009361. Sekarang saya akan menyambung bahagian B iaitu pemansuhan tulisan Jawi. Pengenalan tulisan Jawi dan Hot tidak seharusnya dilihat sebagai satu gerakan Islamisasi kerana ia adalah salah satu unsur budaya masyarakat Malaysia sama seperti seni kaligrafi dan kaum-kaum yang lain. Selain itu, Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina iaitu Donzong menzahirkan rasa tidak puas hati dengan cadangan pembelajaran tulisan Jawi yang bakal dilaksanakan. Akhir sekali, Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah membuat inisiatif untuk memperkenalkan dan mengembalikan kegemilangan tulisan Jawi dan Hot dengan cara menyebarluaskan kepada sekolah jenis kebangsaan iaitu SJK. Sekian dari saya akan... Terima kasih Alia. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hadina binti Muhammad Syukri. Nombor matrik saya 321-200-7671. Saya ingin menyambung isu dan masalah dalam pendidikan iaitu implikasi dan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara di dalam talian. Yang pertama, langkah penutupan semua sektor termasuk sektor pendidikan yang menyebabkan semua sekolah dan pusat pengajian tinggi ditutup. Yang kedua, cabaran besar yang boleh dihadapi oleh pelajar ialah tidak mempunyai gadget atau telefon pintar peribadi.
Selain itu, kebolehcapaian internet dan ketidakstabilan emosi dan juga pengurusan masa. Yang ketiga, dugaan untuk para pendidik ialah kestabilan platform pengajaran. Seterusnya, pelaksanaan dasar sifat penolakan terhadap murid berkeperluan khas OKU. Yang pertama, kelebihan ini dapat memberikan hak sama rata terhadap pelajar khas OKU. Yang kedua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melaksanakan dasar sifat penolakan terhadap murid berkeperluan khas OKU pada tahun 2019. Sekian itu saja dari saya serahkan kepada Adwa. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Adwa Adawiyah binti Abdul Aziz. Nombor metrik saya adalah 3212013121. Hari ini saya akan bentangkan mengenai hala 7 pendidikan, iaitu Kerajaan Pelajaran Malaysia memainkan peranan penting dalam membawa perubahan pendidikan di Malaysia sejak sekian lama. Misi KPM ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia serta memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dalam aspirasi negara. Matlamat KPM ialah melahirkan bangsa Malaysia yang tahan setia dan bersatu padu serta menjadi sumber tenaga manusia kepada kemajuan negara. Melalui PIPP 2006 hingga 2010 terdapat 6 teras, iaitu membina negara dan bangsa, 2. Membangunkan modal insan, 3. Memperkasakan sekolah kebangsaan, 4. Merapatkan jurang pendidikan, 5. Memartabatkan profesi perguruan, dan yang terakhir, melonjakkan kecembangan institusi pendidikan. Sistem persekolahan dapat membawa perubahan dan berperanan sebagai alat perpaduan kepada negara. Langkah-langkah pendidikan ke arah perpaduan adalah dasar pendidikan kerajaan yang memainkan peranan penting dengan semua jenis sekolah kebangsaan, termasuk sekolah kebangsaan Cina dan sekolah kebangsaan Tamil. Pelajaran di sekolah kebangsaan diselaraskan semula dengan menambah bahasa Mandarin dan bahasa Tamil dalam mata pelajaran baharu. Jadi kesimpulannya, kita semua sedia maklum bahawa pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menaikkan mutu pendidikan kebangsaan. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, status sosial, agama maupun cara hidup seseorang individu itu. Jadi, rakyat Malaysia seharusnya sedar akan kepentingan sekolah sebagai tempat untuk mencari ilmu, membina asas kehidupan serta bergaul dengan rakan-rakan daripada pelbagai latar belakang bangsa dan agama. Sekian itu sahaja daripada kami.